A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Putrajaya FM yang dirahmati Allah sekalian, semoga semuanya sihat-sihat dan masih lagi bersemangat untuk menghabiskan sisa-sisa hari sebelum kita iftar sebentar lagi insya-Allah. Dan jangan lupa selepas ini pastikan kita berdoa, kerana insya-Allah di akhir slot akan saya kongsikan tentang satu hadis yang memberi isyarat bahawa pada saat ini merupakan tempoh yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Sebelum itu, insya-Allah kita akan menyambung perbincangan kita tentang solat malam pada bulan Ramadan, Qiyam Ramadan, yang mana kali ini kita akan membicarakan tentang satu lagi solat malam yang disebut sebagai solat witir. Witir atau watir bermaksud bilangan yang ganjil. Solat witir dituntut untuk dilakukan pada setiap malam, bukan hanya pada malam Ramadan, tetapi pada setiap malam. Dan di sisi mazhab Hanafi, solat witir merupakan solat yang wajib. Bukan solat yang fardu, tetapi solat yang wajib. Kerana di sisi mazhab Hanafi, mereka membezakan di antara fardu dan juga wajib. Jadi, itu merupakan satu perbincangan dan topik yang berbeza, insya-Allah. Cuma, betapa solat witir itu ditekankan sehingga ada pandangan yang menyatakan, yang menghukum solat witir ini sebagai solat yang wajib. Solat witir tidak asing bagi masyarakat apabila datangnya Ramadan, kerana ia akan menjadi solat penutup setelah selesai melaksanakan solat tarawih. Seperti yang saya katakan, sebenarnya witir dituntut untuk dilakukan pada setiap hari. Namun, disebabkan budaya menghidupkan malam Ramadan melalui solat tarawih dan diikuti dengan solat witir, sebahagian daripada masyarakat telah menyangka solat witir itu hanya dituntut untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sedangkan kita seharusnya melakukan witir ini pada setiap hari, yang merupakan solat yang menjadi penutup kepada malam kita. Solat witir bermaksud bilangan yang ganjil. Boleh dilakukan sebanyak 3 rakaat, atau 5 rakaat, atau 7 rakaat, atau 11 rakaat, bahkan boleh juga 1 rakaat jika kita tidak berkehendak untuk menambah bilangannya. Asalkan ianya dalam jumlah yang ganjil, maka ianya dihitung sebagai solat witir. Cuma Rasulullah SAW pernah mengingatkan, la witran fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. 2 solat yang ganjil tidak akan dilaksanakan pada malam yang sama. Dan kerana itu Rasulullah SAW menyebut la witran fi lailatin. Tidak ada 2 witir, tidak berkumpulnya 2 witir dalam satu malam yang sama. Pada bulan Ramadan, isu ini mungkin menjadi perbincangan. Kerana pada malam Ramadan, umat Islam biasanya akan menghidupkan malam Ramadan dengan solat tarawih berjamaah di masjid atau di surau dengan mengikut imam. Yakni, imam biasanya akan menyelesaikan solat tarawih sama ada sebanyak 8 rakaat atau 20 rakaat, kemudian akan ditutup dengan solat witir sebanyak 3 rakaat. Andainya kita tidur dan kita bangkit lebih awal daripada kebiasaan, yang mana mungkin sekitar pukul 4 pagi. Bersahur disunatkan untuk dilewatkan. Maka apabila kita bangkit pada pukul 4 pagi, kita boleh membaca Al-Quran. Pada masa yang sama, timbul persoalan, bolehkah jika kita menunaikan solat sunat malam, Qiyam Ramadan, sedangkan tadi di awal malam selepas Isyak, kita sudah pun mendirikan solat tarawih dan ditutup dengan solat witir. Maka di sinilah kefahaman hadis ini diambil. Solat sunat malam
qiyamul lail, qiyam Ramadan masih boleh diteruskan, masih boleh dilakukan dengan cara mathna-mathna, 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi jika kita sudah melaksanakan witir pada awal malam sebelumnya tadi, maka tiada lagi keperluan untuk kita melaksanakan solat witir pada awal pagi setelah kita bangkit, dan memadailah dengan solat sunat sebanyak 2 rakaat, 2 rakaat. Witir tidak lagi dituntut untuk dilakukan. Jadi di sinilah hadis tersebut mengambil tempat untuk kita faham dalam aplikasi harian kita. Apatah lagi pada bulan puasa, pada bulan Ramadan, kita menjadi lebih bersemangat untuk menambah amal ibadat kita, termasuklah solat sunat. Dan sekarang kita sudah pun berada pada bahagian kedua yang terakhir dalam bulan Ramadan. Ketika berada di dalam bahagian kedua, 15 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan, di sisi mazhab Syafi'i disunatkan untuk membaca qunut dalam solat witir pada rakaat yang terakhir. Qunut di dalam witir ini sabit dalam hadis-hadis yang sahih, antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Talib, yang mana merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah mengajar Hasan yang ketika itu masih kecil, sekitar mungkin 6 atau 7 tahun, untuk membaca doa qunut ketika dalam witir. Dan ini memberi isyarat bahawa qunut dalam witir itu perlu diberi penekanan. Cuma ulama berbeza pandangan. Adakah qunut dalam witir itu dilaksanakan sepanjang tahun ketika dalam solat witir, atau hanya dilakukan sepanjang bulan Ramadan, bermula pada 1 Ramadan hingga 30 Ramadan, atau ianya hanya bermula pada pertengahan Ramadan sehingga ke hujungnya. Para ulama berbeza pandangan tentang hal ini kerana tidak ada dalil yang jelas menunjukkan manakah pandangan yang lebih tepat. Amalan yang masyhur di kalangan masyarakat kita, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, kita melakukan qunut witir pada 15 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Berlaku juga khilaf tentang pelaksanaannya. Apakah ia dilakukan sebelum melakukan rukuk atau selepas bangkit daripada rukuk? Para ulama berbeza pandangan sekali lagi dalam hal ini, namun pandangan yang dipilih oleh mazhab Syafi'i sebagaimana yang diamalkan oleh masyarakat kita pada hari ini, qunut itu dibaca selepas kita bangkit daripada rukuk. Apakah lafaz doa qunut yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tadi? Tak lain tak bukan lafaz doa qunut yang kita baca dalam solat witir sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah kepada Hasan, sebagaimana lafaz doa qunut yang kita baca ketika solat fajar. Disebabkan qunut merupakan satu doa, maka tidak ada teks yang benar-benar khusus untuk dibaca ketika qunut di dalam witir. Bahkan dalam urusan doa, kita tidak terikat hanya dengan doa-doa yang datang daripada Al-Quran dan Hadis. Namun kita bebas memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa kita, asalkan permintaan kita itu, doa kita itu merupakan doa yang baik. Dan dalam lafaz doa qunut terdapat 2 bahagian. Bahagian pertama bermula pada Allahumma hdina fiman hadait dan berakhir kepada waqina syarra ma qadait. Bahagian yang pertama bermula daripada Allahumma hdina fiman hadait sehinggalah waqina syarra ma qadait. Bahagian yang pertama ini merupakan bahagian doa yang mana kita memohon dan kita meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada bahagian kedua yang bermula pada lafaz fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sehinggalah ke akhirnya merupakan bahagian yang memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya bukan doa, namun ianya sebahagian daripada lafaz doa kerana ianya merupakan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka antara kesalahan yang sering dilakukan oleh jemaah dan makmum di kalangan masyarakat kita, mereka mengaminkan kedua-dua bahagian apabila dibaca oleh imam. Sedangkan yang patut diaminkan hanya bahagian pertama, di mana ia berakhir pada lafaz waqina syarra ma qadait. Maka pada bahagian kedua, makmum mempunyai beberapa pilihan untuk dilakukan ketika imam membaca lafaz doa kunut tersebut. Yang pertama, memadai dengan hanya mendengar bacaan daripada imam tersebut. Yang kedua, mengikuti bacaan imam tersebut. Dan yang ketiga, bertasbih memuji Allah setelah imam membaca lafaz tersebut. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Maka makmum boleh bertasbih dengan mengucapkan subhanallah. Dan lafaz itu dilakukan secara sir. Maksudnya tidak perlu diangkat suara sehingga didengari oleh jemaah yang lain. Dan kerana itu juga, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, apabila lafaz kunut ini mempunyai dua bahagian, sebahagian daripada imam kita membaca bahagian pertama dengan suara yang tinggi sehingga didengari oleh para jemaah. Dan apabila masuk kepada bahagian kedua, mereka merendahkan suara, dibaca secara sir, secara perlahan, kerana makmum sebenarnya tidak perlu mengucapkan amin. Dan antara kesalahan sebahagian daripada imam, apabila mereka membaca doa kunut yang sangat panjang, sehingga kadang-kadang hampir 10 minit, 15 minit, bahkan sehingga setengah jam. Ini merupakan satu bebanan kepada jemaah. Apabila kita berjemaah, hendaklah sebaiknya kita meraihkan jemaah kita di belakang, kita meraihkan makmum kita di belakang. Mungkin ada di antara mereka yang uzur, mungkin ada di antara mereka yang mempunyai keperluan atau tanggungjawab lain yang perlu dilaksanakan. Maka tidak perlu untuk dipanjangkan bacaan kunut itu, sebagaimana dalam lafaz-lafaz hadis apabila Rasulullah SAW mengajar para sahabat doa kunut, kebanyakannya tidaklah panjang. Maka apabila imam membaca doa kunut sehingga sangat panjang, ianya sebenarnya menyelisihi sunnah Nabi SAW. Melainkan jika kita solat secara bersendirian, solat fardi yang dilakukan sendirian, maka terpulanglah kepada kita untuk terus menerus berdoa sehingga berjam-jam sekalipun, kerana ianya tidak menjadi satu kesalahan. Dan satu lagi kesilapan yang sering dilakukan oleh musalli, orang yang bersolat. Apabila mereka membaca kunut, sebahagian daripada mereka mengangkat wajah ke atas, mengangkat wajah ke langit, berdoa, mungkin niatnya untuk mendapat khusyuk. Namun, sebenarnya terdapat larangan yang jelas untuk kita memandang ke langit, yang mana sebagian ulama menyebut memandang ke atas ketika dalam solat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim." Maksudnya, apakah masalahnya dengan sebahagian kelompok manusia yang mengangkat pandangannya ke langit ketika mereka sedang solat? Kemudian Rasulullah menekankan, la yantahunna an dhalika aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaklah mereka berhenti daripada melakukan perkara tersebut, atau akan dihilangkan penglihatan mereka, yakni menjadi buta. Maka hadis ini memberi isyarat tentang larangan untuk kita mengangkat wajah kita, mengangkat pandangan kita ke atas atau ke langit ketika sedang solat. Apabila selesai membaca doa kunut, maka kita tidak disunnahkan untuk menyapu muka kita. Bahkan dalam banyak situasi ketika berdoa, kita tidak dituntut untuk menyapu muka setelah kita selesai berdoa. Ada ketikanya Rasulullah SAW melakukan perkara. Ada ketikanya benar Rasulullah SAW menyapu wajahnya setelah berdoa. Namun dalam banyak situasi Rasulullah tidak menyapu wajahnya. Dan secara jelas, sebagaimana yang disebut oleh para ulama, setelah selesai berdoa kunut di dalam witir, maka tidak perlu untuk kita menyapu wajah.
Maka apa yang kita lakukan? Selesai berdoa, kita terus sahaja sujud untuk meneruskan rukun solat yang seterusnya. Sebelum kita menutup perkongsian kita pada hari ini, suka saya kembali kepada apa yang saya sebut pada awal slot tadi, yang mana terdapat suatu hadis memberi isyarat tentang betapa mustajabnya kita berdoa pada ketika ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jumu'ati sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu khairan illa a'tahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hari Jumaat ada suatu ketika yang mana jika seorang Muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah akan memakbulkan permintaan doa hamba-Nya tersebut. Maka ulama berbeza pandangan tentang bilakah waktu mustajab ini. Pada hari Jumaat seperti pada hari ini, bilakah waktunya disebut sebagai mustajab doa tersebut? Maka ada hadis yang lain dalam riwayat Ahmad menyebut bahawa wahia ba'da asr, ianya selepas solat asar. Ada juga nas yang memberi isyarat bahawa ianya ketika khatib berada di atas mimbar. Maka terdapat beberapa pandangan di kalangan ulama tentang mentarjihkan bilakah sebenarnya waktu mustajab pada hari Jumaat ini. Namun, berdasarkan dalil dan pandangan yang lebih kuat, waktu yang disebut oleh Rasulullah SAW itu sebenarnya dirujuk kepada waktu petang hari Jumaat setelah melaksanakan solat asar. Maka inilah ketikanya, tuan-tuan dan puan-puan. Apatah lagi kita dalam keadaan berpuasa. Apatah lagi kita sedang menunggu untuk berbuka puasa. Dan inilah petang Jumaat selepas asar yang disebut oleh Rasulullah SAW, insya-Allah, sebagaimana yang baginda sabdakan, merupakan waktu yang sangat mustajab. Maka jangan lupa berdoa sebelum kita beriftar sebentar lagi. Mohonlah daripada Allah. Pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pohonlah akhirat dan pohonlah hal dunia. Ianya tidak menjadi kesalahan. Pohonlah agar Allah memberikan kita rezeki yang luas dan barakah. Pohonlah agar kita diberikan kebahagiaan dalam keluarga kita. Pohonlah agar segala urusan kita di dunia dipermudahkan. Dan pada masa yang sama, jangan sesekali lupa untuk berdoa untuk kehidupan kita di akhirat yang kekal abadi, insya-Allah. Dan itulah yang lebih utama dalam doa kita. Jadi setakat itu saja, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kerana bersama dengan Putrajaya FM. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.